Hai guys, Assalamualaikum semua. Saya Adri Hashim. Selamat datang ke studio saya New Gendang. Sekarang kita berada di ruangan lounging area. Assalamualaikum semua. Hari ni gua nak buat special punya segmen. Okey, baru-baru ni satu video lama gua pasal yang betulkah muzik Malaysia ketinggalan yang gua keluarkan tak ingat 2-3 tahun lepas kan. Telah di-review balik oleh Music Addict Community ya kat dalam Facebook. So mendapat banyak reaction daripada warga internet lah kan. So hari ni gua nak just go through some of the comments. Tapi gue tengok komen-komen kat bawah-bawah tu, gue tengok ada yang cakap tu ada benda betul, ada make sense apa yang dia cakap tu. Tapi ada kebanyakan yang cakap tak mana dia tembak, dia pergi tempat lain, tak mana-mana, dia main suka hati dia, main ikut sedar hati je, yang tak berlandaskan langsung reality industri muzik Malaysia kan. So biasalah internet kan, semua orang pun boleh cakap, memang beduk je lah kan. So hari ni gue nak go through. Kalau gua tengok benda tu dia cakap mengarut tu, gua cakap mengarut. Kalau gua cakap benda tu ada make sense, gua akan cakap make sense. So without further ado, kita start balik. Jom. Dalam baru-baru ni yang gua cakap pasal video, benarkah muzik Malaysia ketinggalan kan? Ya, tujuan video tu bukanlah mengatakan muzik kita ni betul-betul ketinggalan kan, dan muzik kita ni kalah dengan Indonesia, bukan sama sekali. Muzik kita ada yang dahsyat-dahsyat babe. Gua juri juara lagu, gua juri macam-macam anugerah Planet Music. Gua tengok muzik Malaysia ada yang berkualiti yang memang salute, dahsyat. Tapi sadly kebanyakan mereka tak dapat airplay, tak dapat radio tak main, tak dapat exposure, views pun tak banyak berbanding dengan ada lagu-lagu serta lagu yang bernasib baik kan. Sadly yang sedihnya kebanyakan lagu-lagu yang bernasib baik itu agak ketinggalan lah pada masa aku juri tu. Sampaikan ada juri Indonesia mengatakan muzik Malaysia agak ketinggalan itu contoh dia kan. Sebab bagi aku agak marah because kau cuma dengar apa yang radio main, kau tak dengar apa yang ada banyak-banyak lagi musician Malaysia yang bagus-bagus ni yang kau tak dapat dengar. Tapi bukan salah dia, because masa penjurian tu kita main lagu-lagu yang main top dekat radio masa tu kan. So banyak-banyak lagu yang bagus tu tak masuk bertanding. Kebetulan masa tu lagu yang radio yang banyak lagu-lagu yang sedih, leleh-leleh, lagu-lagu style lama ni lah kan. So bila Indonesia dengar muzik Malaysia semua macam tu je, dia kata oh muzik Malaysia ni ketinggalan macam tu lah. So gua cuma rasa macam ini semua bukan salah dia pun, dia dengar memang macam tu. Dan aku rasa adalah because just so happen that tahun tu radio Malaysia mengalih arah kita daripada hujan, daripada Bang Face, daripada band-band Malaysia Astray yang best-best ni, tiba-tiba dia orang pergi yang lele-lele lentok-lentok ni. Tak tahu because dia kata oh ni orang nak, ini yang orang Malaysia nak. Bagi aku it's not satu benda yang tepat lah, because diorang semua berdasarkan kepada YouTube views kan. Tapi it is what it is lah kan. So tujuan aku buat video tu, benarkah muzik Malaysia ketinggalan, supaya jentera-jentera yang bertanggungjawab untuk memutarkan lagu-lagu kat radio ni mula berfikir, kenapa orang Indonesia panggil kita ketinggalan, kita ada lagu yang best. So diorang ni akan berfikir, diorang akan mula start bagi ruang untuk lagu-lagu yang berkualiti pula lah. At least itu aku punya effort lah, aku try kan. Kalau jadi tak jadi tak apalah. Itu aku punya honest effort untuk mengubah scene Malaysia ketika itu kan. Aku simple je, aku tak kisah pun lagu lele ke lentok ke, tapi aku perlukan balance. Lagu lele okey, tapi aku juga perlukan lagu-lagu yang fast, yang berkualiti, lagu-lagu yang masuk pertandingan, yang hebat-hebat. So semuanya balance, tak boleh semuanya lagu satu jenis lele tu je yang kau mainkan. Bagi aku dia tak balance. So the key words is balance je. Aku tak ada marah lagu lele, cuma aku perlukan lagu-lagu yang hebat-hebat, yang betul-betul berkualiti ni je turut diberi luang. Itu je aku punya request dan impian aku daripada video tu lah kan. So anyway, sekarang ni kita balik pada yang kat Facebook tu, diorang buat naikkan balik kat Music Addict Community kan. So ada satu mamat ni, nama dia Nami Corp Nobler ni pun, dia bagilah hujah-hujah dia. Aku tengok okey, ada make sense juga. Ada a few lah. So aku nak baca panjang lebar kan.
Tapi aku baca dia punya apa nama, rumusan dia lah. So dia kata, pada aku ada pelbagai faktor kenapa muzik Malaysia ni jatuh merdum. First kali, faktor Islamisasi 80-an yang mewujudkan golongan haramizer. Sedikit-sikit semua benda haram. Okey, benda tu aku rasa betul. Benda tu betul because kita ni semua benda haram, benda ni. Kat Malaysia ni memang politik dia agak hebat lah kan. Susah sikit sebab ada parti yang Islamik dan ada parti yang moden sikit. So benda tu agak sensitif. So bila kita melawan satu-satu isu pasal yang berkenaan dengan Islam tu agak sensitif. Because kita pun orang Islam. Semua pun orang Islam. So kita, bila diorang ni bertelagar memberi debat, kita yang kat tengah-tengah ni yang tak tahu mana nak pergi kan. So kita ada suffer kat situ. Industri muzik kita ada suffer kat situ. So aku rasa benda tu ada faktor juga kacau. Tapi bagi aku itu adalah cuma faktor politik. Nombor dua, katanya faktor kenapa muzik Malaysia berdum, cetak rompak. Bagi aku cetak rompak ni dah tak relevan lah. Dengan internet ni, kau beli satu CD, lepas tu kau letak kat YouTube ke kat mana-mana, Napster ke apa benda tu akan dicetak rompak. Di-consider cetak rompak because semua orang dengar free kan. Sebab tu dulu Metallica tu dia memang going against Napster because dia dah nampak dah. Metallica dia dah nampak dah internet ni akan memberi problem kan. So cetak rompak zaman-zaman internet ni agak out of control lah. Kita dah globalisasi, teknologi dah catching up. It is what it is kan. So isu pasal cetak rompak ni bagi aku dah kes lama kan. Okey, yang ketiga, kenapa? Sebab dia kata sistem pendidikan yang menindas pelajar aliran seni. Sistem pendidikan yang menindas aliran seni. Gua macam cakap, maybe dekat Malaysia ni muzik ni tak diberikan pendedahan ataupun pendidikan yang very proper lah. Kita cuma belajar recorder kan. Benda-benda simple-simple je muzik. Dia tak diberi betul-betul fokus untuk belajar-belajar, menaikkan minat diorang dalam muzik, pengetahuan diorang dalam muzik. Cuma bila dah habis sekolah tu, diorang boleh ada option untuk belajar dekat banyak universiti-universiti yang sekarang ni dah mula offer benda-benda pelajaran pasal muzik kan. So not so much lah bagi aku. Bagi tu pasal yang mengakibatkan perunduman ni. Nombor 4, katanya gatekeeper industri muzik dan seni dari golongan boomer ni orang tua lah, yang tidak bagi peluang pada generasi muda. Aku rasa benda tu terbalik. Sekarang ni golongan millennial ni, golongan hipster ni, semua dah kerja-kerja dekat radio station, dah kerja dekat tempat-tempat yang bagus, semua dah jawatan-jawatan bagus. So diorang ni sekarang dah tak bawa peralihan. Bila peralihan daripada indie tu, daripada rock ke indie tu, kau dah tahu dah. Itu adalah daripada golongan hipster dan millennial ni. Diorang dah bawa minat diorang masuk ke tempat kerja diorang. Dan boomers ni yang dulunya minat rock ni semua dah tak ada dah. Dia dah phase out. So bagi aku, tak boleh cakap benda tu adalah punca merudumnya industri muzik Malaysia. Okey, saya Edward Hashim, saya bercakap saya pernah bekerja sebagai NR untuk syarikat rakaman BMG Music Malaysia. So bila saya bercakap tu, saya faham pasal market dan saya faham pasal industri muzik. So bila saya bercakap tu, ada fakta-fakta saya lihat daripada luaran dan juga daripada dalaman. So maybe ada information yang betul dan yang boleh membantu anda because saya melihat daripada dua arah ni kan. Alright, sekarang kita tengok komen-komen ni. Kalau gua tengok komen-komen ni, ada yang cakap pasal ni lah, pasal tu lah, pasal ni lah. So gua just nak cakap betul atau salah je kan. Berdasarkan pengetahuan gua yang bekerja dalam industri sebagai NR dan juga pemuzik, sessionist yang aktif, producer yang aktif kan, yang menang award. So bila aku tengok komen-komen ni, ada yang tak apa-apa tu, gua macam apa benda dah kan. So gua akan cuma cakap mengarut ataupun ada point. Mengarut atau ada point. Okey? Alright, sekarang kita go pada komen yang pertama. Katanya sebagai pendengar muzik tegar daripada Gordon C.K. Lim. Sebagai pendengar muzik tegar, saya pendapat muzik kita tak ketinggalan. Tengok artis baru kita style setara dunia. Tapi production kita betul-betul ketinggalan dengan master dia. Kalau pasang side by side on side level Indonesia, saya berkata production quality kita terlalu cincai. No, salah, mengarut. Production kita semua dah up to date because zaman-zaman sekarang semua all computer based, sampling based. Semua dahsyat. Tak ada lagi yang tak dahsyat. Because aku masa jadi juri APM, aku nampak sound semua dah sama. So tak ada sound dari segi production, not true. Production semua sama. Quality Malaysia punya ada yang dahsyat. Aku cakap kau dengar Faizal Tahir, kau dengar Yuna, semua production dahsyat-dahsyat. Tapi dia kata tengok artis baru kita style setara dunia. Betul. Artis-artis baru kita, sebab kita dah didedahkan dengan internet, cara-cara berpakaian, cara-cara dressing, cara-cara penyampaian, semua dah setara dunia. Yes, betul. Kat situ betul.
tepat. Cuma part master ketinggalan tu, production ketinggalan tu mengarut. Salah. Next, daripada Hilmi Razali. Bagi aku faktor besar adalah peranan kerajaan sendiri terhadap industri muzik. Mentality politician, terutama boomers, melihat satu dua bidang yang mampu dibangunkan untuk jadi lubuk ekonomi sebab mereka suka instant success demi political glory mereka. Sebab target mereka hanya satu, menang PRU. Malang bagi politician, okey, ni pun politik. Okey, bagi aku, betul, politik ni mengganggu lah. Mengganggu because dalam politik ni kadang-kadang ada benda mengacau lah kan? Ada pihak nak tunjuk terror, nak tunjuk baik, nak tunjuk dia lah yang bertanggungjawab, menghalang ni. So politik ni yes, dia mengganggu sikit perkembangan muzik Malaysia kan. Ada nak tunjuk baik, konsert tak boleh buat, ni tak boleh buat. Benda tu apa yang membantu industri muzik Malaysia? Kalau diorang nak tunjuk baik kan, kau nak menang pilihan raya kan. So yes, politik ada mengganggu perkembangan muzik Malaysia. Hafiz Osman, faktor pencipta lagu langsung tak disentuh. Mentang-mentang geng-geng dia semua nak jaga hati geng, cipta lagu bodoh dan low class pun dipuji. Apa benda kau cakap ni Hafiz Osman kan? Tak ada, kalau kau nak cakap lagu-lagu kita ada yang bagus-bagus. Cuma kalau kau dengar tu radio-radio tu dia main lagu certain komposer yang tak berapa bagus lah. Ada bagus-bagus. Kalau kau dengar, bagi aku, kalau kau dengar Faizal Tahir, kau dengar Yuna, kau dengar Bang Face, semua tu berkualiti kan. Cuma radio ni kadang-kadang dia pasang lagu tu because dia kadang-kadang ni ada bos dia kata, "Oh, sekarang ni trend-trend kampung lah." Diorang semua main lagu kampung je, macam tu lah. Bukan salah producer, bukan salah komposer. Hafiz Osman, lu tak tahu apa lu cakap kan. Industri muzik Malaysia fake daripada Nick Rock. Industri muzik Malaysia fake, bakat tak dihargai, muka menjadi pertaruhan. Rakaman menggunakan sessionist band members. Okey. Muzik Malaysia, industri Malaysia fake. Sama juga. US pun ada fake juga. Kalau kau baca, kalau kau ada banyak membaca, Kiss tu yang popular tu pun menggunakan sessionist kan. Benda sessionist ni dia mencepatkan kerja lah kan. Bukannya dia orang tak bagus, dia mempercepatkan kerja je kan. Tapi nak cakap industri muzik Malaysia saja fake, tak fair lah, because tempat lain pun menggunakan sessionist. Ada, benda tu ada. Benda tu wujud. Bakat tak dihargai. Yes, bakat tak dihargai because adanya internet ni, orang-orang macam korang-korang ni mula nak panggil pandai-pandai, padahal korang kerja apa kan. Kau mula nak bagi pendapat kau, tak dihargai lah tu, padahal korang tak ada bakat. Macam tu lah contoh dia kan. Muka menjadi pertaruhan. Sama lah kalau kita nak beli baju pun, kita cari baju yang lawa kan. Itu adalah bisnes kan. Itu tak boleh buat apa lah. Kalau kau cakap benda tu, bagi aku point kau ni tak okey. Tak cukup syarat. Okey, N Amem, Melayu dengan rock rempit, kod A minor, D minor, G and C bisa tiada. Buatlah macam mana pun sampai kiamat tak boleh ubah. Melayu dengan rock rempit. Ada betulnya juga. Tapi Malaysia kita ada band-band, ada artis-artis yang betul-betul dahsyatnya. Kalau kau dengar lagu-lagu macam even Hujan pun kod dia tak A minor, D minor tu kan. Sheila Majid, Zainal Abidin semua kod dahsyat. Ada yang dahsyat-dahsyat. Cuma A minor dengan D minor ni, budak tembok senang main. Bila dia senang main, kau jalan-jalan kau nampak budak tu main lagu A minor, D minor. Lagu ni popular Kau sendiri fikir A minor popular. Sebab tu bila budak-budak main tembok ni, dia sebenarnya promosi. Lagi ramai budak-budak main kat tembok, lagi tu kau nampak lagu ni popular. So kebanyakan orang-orang yang producer tahu benda ni. The more orang main, senang orang main, the more orang tu akan main kat tembok, dan the more lah nampak macam lagu ni besar. Itu adalah simple marketing strategi. Penjelasan yang baik, Faris Haji Yahidin. Penjelasan yang baik bro, itulah alasan di mana boleh membunuh terus kreativiti muzik Malaysia. Seperkara lagi, rakyat Malaysia sukakan benda-benda yang ringan, termasuk muzik dan filem. Mereka lebih sukakan irama yang menyentuh jiwa. Betul. Ini pendapat aku. Malaysia ni, orang syarikat Melayu ni dia memang malah nak fikir lah kan. Kalau kau buat satu filem yang dahsyat-dahsyat pun, diorang tak nak. Filem macam Mami Jarum, dia suka. Dia hiburan ringan. Dan kau fikir dia bawa elemen, dia nak bawa kat girlfriend dia kan. Dia malah nak fikir-fikir. Nak pasal cerita pasal Godfather ke, very artistic. Semua ni dia malah nak fikir, babe. So, diorang ni memang jenis malah nak fikir. Melayu ni jenis simple lah. So, itulah dia. Masyarakat kita ni suka benda yang simple. Dia tak nak fikir. Sayang lah kan. Baik-baik kalau negara Mak Saleh, dia lebih detail lagi. Dia lebih suka berfikir kan. Itu agak sayang lah. Itu agak betul lah bagi gua. Okey, komen daripada Kawai Vak 4. Malaysia tak berminat untuk bawa artis tempatan untuk tembus pasaran luar negara.
Negara lain nampak ia satu faktor pembangkit ekonomi, contoh macam Korea. Kerja untuk bawa artis luar negara ni bukan Malaysia punya kerja sebenarnya. Dia kerja dia record company. Kos tu adalah bisnes dia. Tapi Malaysia, kerajaan Malaysia boleh buat sesuatu lah kalau nak membantu. Kalau nak bantu. Contoh dia kalau Malaysia sanggup sponsor Grammy Award kan. Cari satu company besar Petronas ke sponsor Grammy Award dan masukkan artis Malaysia sebagai penyampai hadiah, dan orang Melayu ni akan nampak gempak lah, macam Korea buat lah. Samsung sponsor American Music Award kan. Satu idea lah. Kalau kau fikir adalah sangat betul. Well, itu je lah masa gua rasa. Banyak lagi ni kan, gua tengok banyak orang beri pendapat-pendapat, tapi semua pendapat-pendapat tu tersasar daripada realiti norma ni lah. Again, aku cakap ni, aku bekerja dalam industri muzik dah 30 tahun, bekerja dalam industri muzik Malaysia, still lagi going dalam muzik Malaysia. Daripada zaman kaset dulu sampai ke zaman sekarang ni, aku still bekerja lagi dalam industri muzik Malaysia. Dan aku nampak perubahan tu, aku tahu apa masalah-masalah tu, dan aku nampak faktor-faktor apa ni semua ni. So bila korang yang tak faham dan nampak daripada mata kasar je tu komen, gua rasa macam tak tepat lah. So gua nak huraikan satu-satu agak mengambil masa yang panjang lah. Cuma satu gua nak cakap, kalau tak tahu jangan cakap lebih lah kan. Benda tu salah. Bila salah je jadi macam kita orang baca ni macam benda kau cakap ni, macam tu lah kan. Sama juga kalau korang macam isu pasal korang kerja, contohnya kau kerja restoran, kau buat nasi paprik tu. Aku pun tak pandai buat nasi paprik, tapi aku tak adalah komen nasi kau macam mana. Kau buat je lah, betul tak? Kau faham tak? Betul ke analogi aku tu? Contoh lah kan. Maksud contoh dia, kalau kau tak tahu, kau diam. Macam tu, aku tak tahu masak nasi paprik, aku diam lah. Takkan aku nak komen. Aku makan je lah, sedap tak sedap? Tak sedap jangan makan. Simple. Betul tak? Well, gitu je lah. Aku try nak squeeze everything dalam ni. Hopefully ada poin-poin yang dapat membantu korang. Kita berjumpa di rancangan yang lain. Alright, all the best. Ciao guys.